Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk terus menjalani puasa di bulan Ramadan. Allah jua, Tuhan yang Maha Agung, telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Dan pada hari ini kita bersama-sama untuk membacakan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Minta maaf kemarin kita tidak bersiaran. InsyaAllah kita sambung rokok dan i'tidal. Bermula rokok itu 4 syarat. Bahawa ada ia kemudian daripada tamam Fatihahnya pada orang yang lain daripada masbuk. Orang yang rokok tapi Fatihah dia tak sempurna, tak sah. Dia kena pastikan Fatihahnya sempurna baru boleh dia rokok. Itu syarat pertama. Rokok selepas tamam Fatihahnya. Tamam tu maknanya sempurna Fatihahnya. Kecuali orang yang masbuk. Kalau makmum masbuk, maka dia tidak perlu menghabiskan Fatihahnya, dia terus rokok. Makmum masbuk. Yang kedua, tunduk ke hadapan sekira-kira sampai 2 tapak tangannya memegang kepada 2 lututnya pada orang yang sederhana kejadiannya. Kira orang yang secara adatnya Allah Ta'ala bagi kejadian tu sempurna, yang kebiasaan. Tangan dia tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Maka bila dia rokok, tangan dia tu sampai lutut, kira dah sah dah rokok tu. Kalau nak sempurna lagi, kita kata kena bagi sama. Itu nak sempurna. Tapi maknanya kalau setakat tangan dia sampai kat lutut, okeylah. Makna dia sempurna dah lah tu. Dah kira boleh pakai dah rokok tu sebagai rukun sembahyang. Jangan qasad tunduknya itu akan yang lain daripada rokoknya. Tunduk dia kerana nak rokok, bukan tunduk kerana lain. Kalau tunduk kerana lain, maka dah hilang dah. Qasad rokok tu dah berubah. Tujuan rokok untuk tunduk pada Allah telah berubah. Contohnya lah, dia nak ambil sesuatu yang jatuh atau apa-apa benda lain lah selain daripada rokok, dia rokok tu kerana benda lain, maka rokok tu tak pakai. Yang keempat, tamakninah di dalamnya. Kena ada tamakninah. Makna dia berhenti rokok tu, berhenti sat. Kena rokok tenang. Tamakninah ni tenang. Jangan mak.
Jangan dia macam spring, tak mau. Macam ayam patuk, tak mau. Dia kena rokok, tomak ninah, tenang, sekadar senapah lebih kurang, maka dia pun i'tidal. Dan baca padanya subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Baca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan sekurang-kurangnya 1 kali dan akmalnya 3 kali. Yang sempurna kita baca 3 kali tasbih. Kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9, kemudian 11 kali. Tasbih tu kita buat ganjil. 1 pun okey, 3 pun okey, 5 lagi okey, 7 lagi okey, 9, 11. Tapi kalau jadi tu imam, janganlah baca sampai 11, 9. Kita ganggu makmum. Mungkin makmum tu dia ada hajat-hajat yang lain. Bermula sah i'tidal itu dengan 4 syarat. Bahawa ada ia, kemudian pada sempurna rokok. I'tidal tu buat selepas rokok dah sempurna, dah tomak ninah dah rokok tu, baru i'tidal. Kembali ia kepada barang yang ada ia dahulu daripada rokoknya. I'tidal tu makna dia betulkan yang bengkok. Di rokok, pergerakan ini nama dia i'tidal. Kemudian dia duduk macam mana mula tadi, makna dia berdiri betul. Jangan qasad ia dengan kembalinya itu akan yang lain pada i'tidalnya. Samalah juga tujuan i'tidal, kena i'tidal sahaja, bukan kerana lain. Sama juga ada tomak ninah. Tak kala sunat, sunat membaca pada tak kala angkat kepalanya, daripada dia angkat kepala rokok tadi, maknanya dia ni i'tidal ni i'tidal. Angkat kepala dia, sami Allahu liman hamidah, dia berdiri ni, tomak ninah lagi. Tomak ninah i'tidal tu, makna dia berdiri dia dalam keadaan tomak ninah. Dan apabila betul berdirinya, maka bacalah Rabbana lakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Baca Rabbana lakal hamd pun boleh. Panjanglah sikit. Duk baca yang tu lama sangat dah, ubahlah, bacalah Rabbana lakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan sunat mengangkat 2 tangannya seperti yang diangkat pada tatkala takbiratul ihram, juga pada tatkala turun kepada rokoknya, dan pada tatkala bangun daripadanya kepada i'tidal, dan pada tatkala betul berdiri daripada tahiyat awalnya. Angkat tangan ni, masa bila kita nak angkat tangan, jangan duk main angkat dan tak suka-suka. Kita angkat tangan hak sunat saja. Masa takbiratul ihram sekali, Allahu Akbar. Takbiratul ihram tu perkataan Allahu Akbar. Angkat tangan tu sunat. Maka sunat angkat tangan ketika takbiratul ihram. Kemudian bila kita nak rokok pun angkat tangan. Allahu Akbar. Kita angkat tangan, turun rokok.
Kemudian kita angkat tangan ketika kita bangkit daripada rukuk, iaitu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu nak angkat tangan masa bila pula? Masa lepas baca tahiyat awal. Lepas baca tahiyat awal. Itu sunat angkat tangan. Masa lain tak sunat angkat tangan. Bermula yang lain daripada 4 tempat ini, tiada sunat angkat dua tangannya. Katalah kita masbuk. Kita masbuk, maka kita bangkit daripada tahiyat akhir tu imam. Tu imam tahiyat akhir. Kita masbuk, kita Allahu Akbar, kita terus duduk baca tahiyat. Sekarang tu imam baca tahiyat akhir. Kita bangkit pada tahiyat tu, tak sunat angkat tangan. Yang sunat hanya ketika tahiyat awal sahaja. Dan sunat membaca qunut pada i'tidal yang akhir pada sembahyang subuh dan sembahyang witir, pada nisfu yang akhir pada bulan Ramadan, dan pada tiap-tiap sembahyang yang 5 waktu pada ketika turun bala. Baca qunut pada i'tidal waktu sembahyang subuh. Sunat. Allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma a'taita wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sunat baca qunut, sunat abad. Ni waktu kita sembahyang subuh. Begitu juga witir separuh terakhir Ramadan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Maknanya malam ke-16. Kita mula baca qunut. Kat Mekah mereka baca witir, semua witir mula pada hari pertama. Itu mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i, kita buat qunut witir malam ke-16. 15 puasa lah. Dan sunat bagi imam membaca akan dia dengan lafaz yang am. Kalau jadi tu imam, Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man tawallait. Baca dengan lafaz na, bukan ni. Na tu makna dia kami, ramai. Ni itu saya, aku seorang. Dah dia jadi tu imam, dia kena baca untuk ramai lah, jangan dia seorang. Baik. Dan sunat angkat dua tapak tangannya menadah kepada langit berbetulan dengan dua bahu dia pada tiap-tiap doa, harus melampaui daripadanya ketika bersangat hajatnya, dan disapu akan keduanya kepada mukanya pada akhir doanya pada yang lain daripada qunut. Sunat angkat tapak tangan
tiap kali berdoa dan disapu kepada muka kecuali qunut. Qunut tak payah sapu muka. Bab qunut ni pun bergaduh. Orang kita ni, orang pi masjid pun bergaduh. Tambahlah hak tak pi masjid. Hala Allah Ta'ala tutup masjid. Kita ni sudah-sudahlah nak bergaduh-gaduh ni. Sikit punya pasal pun nak bergaduh. Inilah masalah kita. Siapa yang suka bergaduh ni? Setan. Dia suka bagi manusia bergaduh. Masa mula yang bergaduh ni anak Adam, Qabil dan Habil tu. Siapa yang bagi mereka bergaduh? Setan lah. Setan ni amalan pertama dia nak merosakkan manusia adalah bagi manusia sesama manusia bergaduh. Dan isu bergaduh yang ditimbulkan oleh setan adalah isu bab ibadat. Qabil Habil bergaduh pasal apa? Pasal bab korban. Korban kawan ni terima, korban kawan ni tak terima. Lepas tu bergaduh pasal menikah. Nikah pun ibadah juga. Satu ibadah. Menikah. Kawan ni nak menikah dengan kawan ni nak menikah dengan kawan ni. Bergaduh pasal cemburu lah satu pasal. Tapi maknanya pasal apa? Pasal ibadat. Jadi kita ni kalau bab ibadat pun kita bergaduh, memang itulah kerja setan. Maka cepat-cepat kita tahu, oh ni kerja setan ni. Pasal kalau bergaduh bab ibadat ni, kerja setan. Tuan-tuan, muslimin-muslimat rahimakumullah. Seorang baca doa qunut, seorang tak mau baca doa qunut. Bergaduh tu imam dengan makmum. Atau bergaduh menantu dengan pak mentua. Kerana pasal doa qunut. Ini benda yang realiti dalam masyarakat kita. Dan tak habis-habis saya selalu ditanya tentang masalah doa qunut. Di Pulau Pinang ada yang baca doa qunut, ada yang tak mau baca doa qunut. Pulau Pinang ni memang belah pulau. Belah seberang ni tak jumpa sangat lah. Pulau Pinang banyak. Ada orang tanya saya, ni mereka kata tak payah baca doa qunut. Tak apalah, mereka tak mau baca doa qunut. Tak apalah. Tak ada masalah. Cuma bila dia kata dekat orang baca doa qunut tu jadi masalah. Dia jadi berkelahi. Bagi kita tak ada masalah. Sebab tu bila kita pergi Masjidil Haram, kita tak baca doa qunut, kita tak marah kat tu imam. Sebab kita tahu di Mekah mereka tak baca doa qunut. Tak apa. Sebab tu banyak ulama tunjuk kat kita, bila dia pergi tempat orang tu baca doa qunut, dia baca doa qunut macam hamka. Dia pergi tempat orang baca doa qunut, dia baca doa qunut. Kita ni benda khilaf jangan sampai bergaduh. Ni susah juga kadang-kadang. Anak-anak murid saya pun kadang-kadang ada juga yang mula terpengaruh dengan elemen nak bergaduh. Saya kata nak bergaduh ni pasal dia suka nak mempertikaikan kerja orang. Suka nak pertikaikan benda yang orang lain buat. Benda baik-baik lah. Benda baik. Bukan benda tak baik. Benda jahat tak apalah kita pertikai. Benda mungkar. Yang ni benda baik-baik. Benda baca Quran. Tak salah pertikai, merendah-rendahkan, menghina. Tapi kalau kita nak bagi idea, bagi pandangan, okey, tak ada masalah. Yang masalahnya bergaduh ni jadi pasal apa? Pasal kita menghina orang, kita merendahkan orang. Baru dia ada anak murid saya hantar mesej, dia kata,
Bolehkah baca Quran hadiah kepada orang mati? Alah anak oi, benda tu para ulama bincang lama sangat dah. Ada pendapat kata sampai, ada pendapat kata tak sampai. Lah ni baca Quran tu bagus tak? Bagus. Kita niat hadiahkan kepada si mati, mak kita yang meninggal, ayah kita yang meninggal. Kita minta dekat siapa supaya sampaikan hadiah tu, supaya Allah bagi pahala tu? Allah. Kita minta ke Allah. Kerja Allah lah nak sampai ke dak, bukan kerja kita. Bukan kerja ustaz. Kita minta ke Allah dengan belah kasihan, ya Allah, mak aku ni, ya Allah, dialah didikku, dialah hantar aku pergi sekolah tahfiz sampai aku boleh baca Quran, boleh hafal Quran. Maka ya Allah, dengan usaha dia itulah hari ni aku baca Quran. Sampaikanlah bacaan pahala Quran aku ni kat dia. Kita minta kat siapa suruh sampai? Allah, bukan ustaz tu, bukan tu imam tu. Nak sampai ke dak tu kerja Allah Ta'ala. Lalu ada seorang lagi dia kata saya tak mau niat hadiah. Tak apalah, tak ada masalah. Tak mau, sudah, tak ada masalah. Tak ada siapa kata haram, tak ada kata siapa pun salah. Tak ada. Saya kata nak buat, tak mau, sudah. Buat makna dia kita niat. Niat itulah buat. Baca Quran memanglah patut kita baca Quran. Kita baca Quran bukan kerana kita nak hadiah kepada si mati. Kita baca Quran kerana nak dapat pahala. Iqra'ul Quran warattilil Quran tartila. Kita mengamalkan apa yang Allah suruh. Tu mawar duk buat tahlil petang-petang. Bila buat apa benda ni bid'ah semua, yang tu telah menghina. Bila kita sebut macam tu, kita telah menghina dan merendahkan. Sebab tu saya tak suka kalau orang menghina perbuatan orang lain. Saya membaca wirid-wirid yang disusun oleh para ulama, dan tak ada satu pun dalam bacaan tahlil tu rekaan. Semuanya adalah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, ayat-ayat Quran. Sebab itu kita kata ausil, sampaikanlah ma qara'nahu minal Quran, apa yang kami baca daripada Al-Quran. Wa ma halalna, apa yang kami tahlilkan, la ilaha illallah. Wa ma sallaina, apa yang kami telah selawatkan. Kita selawat. Salahkah selawat? Kita baca Quran, kita berzikir. Kita berzikir beramai-ramai. Kita berzikir, kita berdoa. Kita baca tahlil tu sebelum kita nak berdoa. Sebab kita ni hamba Allah, maka kita nak dekat dengan Allah. Sebelum nak minta ke Allah, kita nak minta ampun dengan Allah. Kita nak dekatkan diri dengan Allah dengan zikir-zikir. Jadi waktu tu waktu yang makbul doa, maka kita bacalah waktu tu. Kita baca bacaan-bacaan yang telah disusun oleh para ulama, tok-tok guru kita. Kita ni tak pandai, kita ni jahil, kita tak pandai, kita ikutlah orang yang pandai macam tok guru pondok kita, tok guru kita yang mengaji di Masjidil Haram. Mereka telah pun menyusun bentuk tahlil tu untuk kita baca. Jadi maka kita pun buat. Dan kita tak baca pun wirid-wirid ataupun benda-benda yang merapu. Semuanya adalah daripada hadis-hadis Nabi dan juga pada ayat Quran. Lepas tu kita pun berdoa pada Allah. Janganlah kata kami buat benda bid'ah sesat.
bukan takat kami, ramai lagi orang buat. Semuanya itu benda-benda yang baik. Siapa yang tidak mahu bertahlil, tidak ada masalah. Kami pun tak kata kamu tak ikut ajaran yang betul. Tidak. Tak mau bertahlil, tidak mau membaca tahlil macam mana kami ikut tok guru kami, tak apa, tak ada masalah. Cuma waktu tu buat apa? Waktu tu dia buat apa? Kalau waktu tu tak diisi dengan perkara-perkara yang baik, maka juga suatu yang rugi. Itu sahaja. Tak ada masalah, tak apa. Kita tak usah bergaduh, pakat-pakat buatlah, cari benda yang dekat dengan Allah SWT. Bab ibadat ni, jangan kita tertipu dengan setan. Setan, dia akan bagi kita bergabung dalam bab ibadat. Yang kedua, dia akan bagi kita riak. Dia bagi kita riak. Kita buat satu benda supaya kita riak, maka hilanglah ibadat tu. Dia memang tak mau bagi kita elok dalam ibadat. Sebab ibadat ni makna dia kita menghamba dirikan kepada Allah. Maka dia akan rosakkan ibadat kita dengan macam-macam cara. Salah satunya, cara kita bergaduh sama kita bab ibadat. 8 ke 20, 8 ke 20. Bergaduh bab 8 dengan 20. Witir lepas tarawih ke, witir sagi mangkit sagi ke. Dia akan bagi caca merba bagi kita bergaduh dalam bab-bab ibadat. So stop, berhenti dalam bergaduh tentang masalah ibadat. Sebab benda-benda ni tak perlu kita bergaduh. Yang keduanya, dia akan riakkan kita. Dia main kat kita bagi kita riak. Bagi kita riak dengan ibadat kita. Maka rosaklah ibadat kita. Sebab itulah tuan-tuan, bila kita baca kitab ni, tok guru kita ni mengaji di Mekah, mengaji pondok berpuluh tahun. Tok guru kita ni Masya Allah, bukannya calang-calang orang. Tok Guru Haji Hussein yang tulis kitab ni, dia telah pun menukilkan daripada kitab-kitab yang lama dalam bahasa Arab. Dia buat dalam bahasa Melayu supaya kita lebih mudah faham. Maka dia kata, sunat membaca qunut pada i'tidal yang terakhir pada sembahyang subuh. Doa qunut tu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Kita doa pada Allah. Minta dekat Allah Ta'ala di awal-awal pagi kita bangun subuh sebelum pergi kerja. Kalau lepas PKP ni lah, masa PKP ni kita tak pergi kerja. Bila kita awal-awal ni kita baca doa qunut. Apa maksud Allahumma hdini fi man hadait? Kita celik-celik mata, kita sembahyang subuh, kita nak mulakan hidup kita dengan membaca doa qunut. Ya Allah, bagilah petunjuk dekat aku macam mana engkau bagi petunjuk pada orang lain. Awal-awal lagi minta petunjuk dah. Wa'afini fi man afait. Ya Allah, bagilah aku sihat daripada segala penyakit. Makna dia kita tak mau lagi kalau kita pergi kerja kena virus ni. Awal-awal lagi kita minta dekat Allah. Salah ke? Semua tu doa, tak ada satu pun menunjukkan kita ni membesarkan diri kepada Allah. Tidak, kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau siapa tak mau buat, tak ada masalah. Wa tawallani fi man tawallait. Jagalah aku ya Allah. Hoi, kita minta ke Allah, Allah jaga kita pagi-pagi ni. Jadi orang yang peace, orang yang baca doa qunut dalam solat subuhnya, dengan sembahyang subuhnya, dengan rokok sujudnya, dengan doa qunutnya tadi, dia pergi ke tempat kerja, dia mula kehidupan hariannya dengan satu doa yang cukup powerful. Minta Allah jaga dia. Wa tawalladi fi man tawallait. Wa barik li fi ma a'tait. Wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, berkatkanlah apa saja yang kau bagi, nikmat yang kau bagi ke apakah hari ini, ya Allah, hoi, berkatkanlah. Itu permintaan kita pada awal-awal pagi sebelum kita bekerja. Ini satu motivasi sebenarnya. Sebab tu hak nak baca doa qunut pun biarlah baca dengan ilmu, dengan baca sampai tak faham apa pun. Kita buat
sujudlah dengan penuh kefahaman, dengan penuh kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang bila kita nak i'tidal, bila kita rukuk, dia ada syarat-syaratnya, dan sunat ketika kita i'tidal kita baca doa qunut yang diajar dalam mazhab kita, sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Kalau tak buat kena sujud sahwi. Lepas tu angkat tangan. Doa ni adab dia kena angkat tangan, sapu muka. Cuma doa qunut tak payah sapu muka. Waktu lain kita sapu muka. Sunat sapu muka bila lepas kita baca doa. Ni tok guru kita ajak kita, dan mereka telah mengambil banyak dalil-dalil. Cuma dalam kitab-kitab fiqh macam ni, mereka tak letaklah dalil, mereka habaq terus, secara isi dia habaq terus. Tak apa, nanti ada satu masa ketika nanti bila habis dah. Sebab yang ni kitab yang kita kata kitab untuk kanak-kanak. Kita tak habaq dalil ni sebagainya. Semua tu ada dalil. Dalil doa kunut ada, semua ada. Bukan daripada reka. Orang tanya dalil. Orang hak tanya dalil tu pun tak tahu ke semua dalil. Jadi sekarang ni tak apalah, baguslah tanya tu, tapi kita kena step by step. Kita baca kitab hak yang rendah dulu. InsyaAllah kalau ada waktu ketika kita baca kitab yang lebih tinggi, siap dengan dalil dan hujahnya. Jadi ada dalil doa kunut ada. Qaidah Imam Syafi'i tak letak kalah ia sebagai sunat ab'ad. Imam Syafi'i pun bukan calang-calang orang, bukan Syafi'i orang kampung kita, bukan PI orang Tasik Geluguk. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafiz umur 6 tahun. Nasirus sunnah, orang yang cukup jaga hadis, mengumpul hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, merantau banyak tempat untuk mengaji. Tok guru dia bukan calang orang. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama mujtahid mazhab kita, juga telah menyusun banyak perkara berdasarkan hadis, berdasarkan qiyas dan sebagainya. Jadi tuan-tuan muslimin-muslimat rahimakumullah, maka sebab tu kita baca kitab fiqh hak rendah dulu, lepas tu pelan-pelan kita pergi. Semua ada dalil. Jangan kata kita tak ada dalil buat benda-benda macam ni. Alhamdulillah, orang sana ada dalil, orang sini ada dalil. Alhamdulillah. Sebab tu tak payah bergaduh. Pengalaman saya masa duduk di Mesir dulu, masalah 8 dengan 20 ni pun mereka bincang juga. Lah ada seorang mengkit, dia kata apa? Lah ni kita sembahyang pun tak lagi. Kita sembahyang tak lagi duk bincang bab 8-20. Lah mangkit, mai kita sembahyang dulu. Hak siapa nak buat 20 terus lagi, hak 8 tak payah buat dah. Terulang. Jadi maknanya begitulah patutnya kita ambil. Kalau ada majlis kenduri contohnya, kenduri, ada orang yang tak mau baca tahlil, tak apalah, dia duduk segaplah. Hak yang nak baca tahlil, bacalah. Tak ada masalah. Kita pun tak kata orang baca tahlil tu tak boleh masuk syurga, tak. Tak ada masalah. Jangan kata mengata sesama kita, tolonglah jangan bergaduh dalam perkara-perkara khilaf. Stop benda-benda macam tu. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung esoknya bab sujud dan duduk antara dua sujud. Wallahu taala alam. Kita sudahi dengan billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin.